sejahtera. Baiklah, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan Kerajaan Johor Riau. Kerajaan Johor Riau merupakan antara kerajaan yang tertua dalam sejarah kerajaan Melayu. Kerajaan Johor Riau telah melalui pelbagai fasa evolusi dan transformasi sehingga menyebabkan perubahan yang jelas dari segi wilayah dan jajahan taklukannya, kerajaan yang memerintah, pentadbiran dan kuasa yang memerintah, sejarah politik, ekonomi dan sosial di Kerajaan Johor Riau. Kerajaan Johor Riau boleh dianggap telah mengalami 5 fasa perkembangan sepanjang tahun 1530 sehingga tahun 1722. Baiklah, pada fasa pertama yaitu pra 1530, kerajaan awal Johor disebut atau dikenali sebagai Ujung Medine, Ujung Tanah, Urawari, Gengga Kayu, Kota Batu Hitam dan Kelangkio. Penempatan dan sejarah awal kerajaan Johor dapat dibuktikan di beberapa kawasan di selatan seperti Pulau Temasek dan sepanjang Sungai Johor. Lembangan Sungai Johor juga dikenali sebagai The Lost Frontiers of Malay Civilization. Kedudukan Johor yang strategik, yaitu berhampiran dengan laut dan sungai, merupakan aspek penting bagi kegiatan pengangkutan dan perdagangan. Keadaan ini telah menjadi tumpuan para pedagang yang berlayar di antara timur dan barat, lalu menjadi asas kepada pembentukan Johor sebagai sebuah kerajaan perdagangan dan maritim. Dalam pada itu, peranan angin monsun juga telah menyebabkan perdagangan yang melintasi Selat Melaka terpaksa berhenti di pelabuhan yang berada dalam pentadbiran Kerajaan Johor pada masa itu dan mendorong kepada perkembangan aktiviti perdagangan serta maritim. Pada fasa pertama ini, yaitu pra 1530, dapat disimpulkan bahwa sejarah awal Kerajaan Johor masih lagi kabur dan belum jelas karena dipengaruhi oleh kekurangan sumber atau penyelidikan dan penulisan mengenai kerajaan awal Johor Riau ini. Itu saja daripada saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Seterusnya, fasa kedua yang bermula dari tahun 1530 hingga 1640 merupakan evolusi dan transformasi kerajaan Johor Riau. Cabaran awal dari tahun 1530 hingga 1600 memang amat mencabar kerana kuasa asing datang bertalu-talu untuk menyerang kerajaan Johor Riau. Namun, kekuatan dan daya saing yang dimiliki oleh pemerintah kerajaan Johor Riau dapat menghadapi ancaman daripada kuasa asing itu. Sultan Johor berjaya mempertahankan maruah dan kerajaannya daripada dihancurkan dan dimusnahkan oleh Portugis dan Aceh. Laksmana Paduka Raja telah memainkan peranan besar dalam memperkukuhkan kedaulatan kerajaan Johor dengan mengembalikan kekuatan ekonomi dan perdagangan. Aktiviti perdagangan merupakan nadi utama kepada kerajaan ini. Peranan yang dimainkan oleh Laksmana telah mengakibatkan keluarga bendahara diketepikan. Keluarga bendahara diketepikan kerana era ini merupakan era peperangan dan kekacauan. Oleh itu, kekuatan tenaga ketenteraan diperlukan untuk memperkukuhkan kerajaan yang telah dibina. Lusi yang berlaku selama 110 tahun ini penuh dengan cabaran dan telah mematangkan semangat untuk bertahan demi warisan dan peradaban Melayu. Bagi analisis perkembangan kerajaan Johor Riau bagi fasa ketiga tahun 1641 hingga 1699, kehadiran kuasa Belanda ini telah menyebabkan berlakunya pelbagai perubahan terhadap pembangunan dan kejayaan kerajaan Johor. Belanda telah menyebabkan perubahan besar terhadap perdagangan dunia dan telah mencabar penguasaan Portugis dan Sepanyol. Oleh itu, kesempatan telah diambil oleh kerajaan Johor dengan mementerai perjanjian yang telah mewujudkan suasana baru di kawasan Selat Melaka. Kedudukan geografi yang strategik bagi kerajaan Johor yang terletak di laluan utama dunia di antara timur dan barat telah dapat dikuasai sepenuhnya. Kejayaan Belanda menguasai perdagangan dunia dan mengembangkan pengaruh ke wilayah Asia bermula apabila penubuhan VOC pada tahun 1602.
kehadiran dan pengaruh kuasa Belanda di dunia Melayu amatlah dirasai dalam kalangan kerajaan Melayu. Syarikat Belanda ini juga telah berusaha sedaya upaya untuk mewujudkan hubungan dagang dengan kerajaan Melayu, terutamanya kerajaan Johor. Kehadiran Admiral Jacob pada tahun 1602 ke Istana Johor di Batu Sawah telah memulakan persahabatan, dan melalui persahabatan ini dapat mengeluarkan kuasa Portugis dari Selat Melaka. Persahabatan di antara pihak Belanda dan kerajaan Johor berkekalan sehingga terjadinya penentangan oleh Raja Haji dalam peristiwa rampasan kapal Besti. Kesimpulannya, ikatan perjanjian ini telah meningkatkan ekonomi kerajaan Johor dan telah banyak memberikan kebaikan kepada kerajaan Johor. Seterusnya, memasuki fasa keempat, kerajaan Johor telah mengalami era permasalahan selama 20 tahun dan memberi cabaran serta kesan yang amat tragis kepada kerajaan tersebut. Bermula dari peristiwa pembunuhan Sultan Mahmud Shah II yang dibunuh oleh Megat Sri Rama telah menimbulkan pelbagai konflik dan kekacauan dalam kerajaan tersebut. Dengan kemakatan Sultan Mahmud Shah II, bererti berakhirlah silsilah keturunan Sultan dari Kesultanan Melayu Melaka. Sultan Mahmud Shah II yang tidak meninggalkan zuriat pewaris takhta telah menyebabkan kewujudan pemerintahan di bawah jurai bendahara, iaitu Bendahara Abdul Jalil sebagai Sultan Johor dengan gelaran Sultan Abdul Jalil Riayat Shah V. Keadaan ini telah menyebabkan berlakunya tuntutan takhta, iaitu antara Sultan Abdul Jalil dengan raja kecil yang mendakwa dirinya adalah putera kepada Sultan Mahmud Shah II dan warisah kepada kerajaan Johor. Perkara ini telah membawa kepada perang saudara yang telah menyebabkan wujudnya kuasa Bugis ke dalam hal politik dan kerajaan Melayu yang bermula dari hubungan muafakat Raja Sulaiman dengan upu-upu Bugis 5 bersaudara. Tuntasnya, pelbagai permasalahan yang berlaku selama 20 tahun tersebut telah memberi impak dan cabaran yang besar kepada evolusi dan transformasi kerajaan serta sejarah Johor. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahawa kerajaan Johor telah mengalami evolusi dan transformasi dalam jangka masa yang panjang. Kerajaan Johor telah mengalami evolusi ini secara berperingkat sehingga kurun ke-18. Transformasi yang dapat dilihat adalah daripada aspek politik, ekonomi dan sosial. Corak transformasi ini juga dapat dilihat bersifat turun dan naik mengikut peristiwa-peristiwa tertentu berdasarkan 4 fasa yang telah dibincangkan. Sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.